Seperti yang semua sedia maklum, program matrikulasi akan mengadakan sesi PDP pada semester 1 sesi 2021-2022 nanti secara sepenuhnya online. Maka disebabkan itu, Jawatankuasa Digital Classroom dan Jawatankuasa SNE dan Pensyarah Cemerlang Kolej Matrikulasi Selangor mengambil inisiatif untuk mengadakan bengkel ini bagi membantu para pensyarah untuk mempelajari pelbagai aplikasi yang menarik yang dapat digunakan untuk sesi PDPR nanti. Untuk makluman semua, bengkel kita pada hari ini akan diadakan dalam 2 sesi, iaitu sesi pagi dan sesi petang. Untuk sesi pagi, kita akan bersama-sama dengan 3 orang panel, iaitu Puan Ernie Julia yang akan berkongsi tentang aplikasi Edpuzzle. Yang kedua, Puan Nashima Banu yang akan berkongsi tentang aplikasi Padlet. Dan yang ketiga adalah Encik Muhammad Syakir yang akan berkongsi tentang StreamYard. Manakala pada sesi petang pula, kita akan bersama-sama dengan Puan Chin Swee Moy yang akan berkongsi tentang Jamboard. So tanpa membuang masa lagi, kita akan bersama-sama mendengar perkongsian daripada panel kita yang pertama, Puan Ernie Julia daripada Unit Biologi mengenai cara menggunakan aplikasi Edpuzzle di dalam PDP. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya buat ujian suara dahulu. Adakah suara saya jelas didengari? Sila respon sikit tuan-puan yang dihormati. Jelas tak suara saya? Jelas. Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada moderator Puan Munirah binti Ahmad. Okey, saya nak share skrin sebentar. Baiklah, saya adalah Ernie Julia binti Abdullah Kamal, merupakan pensyarah biologi dan seperti yang dipaparkan, hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-puan semua tentang Edpuzzle. Tapi sebelum itu saya ingin ambil kesempatan pada hari inilah untuk menyatakan rasa penghargaan terima kasih saya dan kredit kepada individu-individu yang memperkenalkan saya dengan Edpuzzle ini. Iaitu yang pertama sekali pada bulan Jun 2020, pegawai IT daripada BMKPM iaitu Encik Zulkifli Ramlan yang mula memperkenalkan saya dengan Edpuzzle ini dalam taklimat delima di KMS. Kemudian pada Januari 2021 itu tahun ini, saya dan rakan-rakan di unit biologi diberikan penerangan tunjuk cara menggunakan Edpuzzle ni oleh Puan Nashimah Banu daripada unit biologi. Jadi apa yang saya akan sampaikan hari ini sebenarnya adalah perkongsian juga daripada individu-individu yang lain. Oleh itu saya haraplah saya dapat sampaikan ilmu ini dengan baik supaya ada manfaatnya kepada semua. Right, daripada perkongsian Puan Nashimah tu, daripada perkongsian Tuan Zulkifli tu, saya terus lagilah belajar dan explore tentang Edpuzzle ini sehinggalah ada rezeki untuk ambil training dalam talian untuk menjadi jurulatih Edpuzzle di bawah kelolaan International Edpuzzle Community. Okey, kita mulakan sekarang pengenalan Edpuzzle dahulu. Jadi apakah itu Edpuzzle? Jadi Edpuzzle ini sebenarnya adalah satu platform pendidikan ataupun aplikasi pendidikan yang mana aplikasi Edpuzzle ini digunakan untuk kita hasilkan video pembelajaran dengan mudah, cepat dan aplikasi ini adalah percuma sahaja. Okay, bagaimana cepat dan mudahnya nanti saya akan tunjukkan dalam tutorial sebentar nanti. Dan saya sangat suka dengan Edpuzzle ini sebab saya ceritakan sikitlah. Dahulu sebelum adanya Edpuzzle ni, bila saya bagi tugasan kepada pelajar saya dalam bentuk video, kan, sama ada saya share link YouTube ataupun video yang saya buat sendiri dan upload di Google Classroom, saya ada rasa ragu-ragu dan was-was sikit dengan pelajar saya. Saya tak pasti sama ada pelajar saya ni betul ke mereka tonton video tu daripada A sampai Z. Ataupun mungkin mereka tengok sikit dan tariklah video tu sampai habis, lepas tu mereka update dekat saya, mereka dah tengok. Jadi was-was dan ragu-ragu tu buat rasa tak best lah kan, tak pasti. Edpuzzle ini menyelesaikan masalah itu. Sebab bila kita bina video pembelajaran menggunakan Edpuzzle ada satu fungsi yang boleh prevent skipping.
Edpuzzle boleh lock video itu menyebabkan pelajar tak boleh skip video yang kita beri itu dan mereka perlu lihat daripada minit pertama sehinggalah minit terakhir. Okay, so itu antara istimewanya Edpuzzle. Lagi yang bestnya adalah kita boleh trace ataupun lihat progress ataupun kemajuan pelajar dalam Edpuzzle ini melalui video yang kita berikan. Contoh di paparan sekarang ini kan saya kongsikan di sini. Saya dah beri satu video, tugasan video untuk pelajar saya tonton dan kemudian saya boleh lihat kemajuan pelajar itu betul ke pelajar saya dah tengok video tersebut. Ini untuk contoh sajalah kan, macam pelajar yang pertama ni tuan-puan boleh saksikan di sinilah untuk bahagian watch ini 0% maksudnya pelajar ni memang tak tonton langsung video tu. Okay. Dan akhirnya memang tidak hantar, not turn in. Pelajar yang kedua ini kalau kita lihat yang ikon hijau ni dia tak memenuhi 100%. Sikit lagi nak 100% tapi tak sampai 100% berbanding pelajar yang lain. Maksudnya pelajar ini dia dah tonton video itu tapi tak tonton sehingga habis. Dia hantar, dia tidak hantar, okay, last watch pada 19 Februari dan dia tidak hantar. Berbanding pelajar yang lain bila dah 100% tonton sampai habis dan akhirnya Edpuzzle bagi tahu kita bila dia hantar dan jam berapa pelajar ini hantar. Jadi Edpuzzle ni bantu kita lah untuk trace pelajar kita betul ke dah tonton video tu ataupun dia cakap dah tonton tapi sebenarnya dia scam kita. Jadi Edpuzzle ni akan elakkan perkara itu berlaku. Okey, seterusnya yang sebagai pengenalan lagi lah kenapa saya suka dengan Edpuzzle ini kan, sebab ia bukan sekadar pembelajaran video semata-mata. Bukan sekadar kita bagi video pada pelajar kita tapi bila kita buat video pembelajaran dengan Edpuzzle ini, kita boleh selitkan dan masukkan soalan dalam video tersebut. Kita boleh masukkan sedikit nota lah dalam video tersebut dan kita juga boleh masukkan suara kita dalam video tersebut. Jadi semua ini sebenarnya membantu untuk engage students dengan task video yang kita berikan itu. Maksudnya kita boleh ikat perhatian pelajar untuk tengok video tu, tonton video tu dan pembelajaran berasaskan video itu akan lebih efisien sebab bagi saya lah pelajar bukan sekadar tonton video itu tapi dia akan menjawab soalan-soalan yang kita berikan. Disebabkan semua ini saya rasakan bahawa Edpuzzle ni ia bukan sekadar boleh digunakan ketika PDPR ataupun ketika pandemik COVID ni sahaja. Tetapi selepas habis COVID, tak PDPR sekalipun, bagi saya Edpuzzle ni masih lagi relevan untuk kita gunakan terutamanya dalam strategi flipped classroom. Okey, baiklah tuan-puan semua, jika saya laju sangat mungkin boleh beritahu di chatting ya ataupun boleh je on microphone kalau terlalu lajulah. Alright. Jadi ini adalah kita punya hasil pembelajaran ataupun objektif pada hari ini. Perkongsian hari ini saya harap kita dapat buat bersama-sama secara hands on di mana kita akan cuba capai ke semua objektif ini. Pertama, saya berharap sangat dan berdoa agar puan-puan semua selepas ini tahu bagaimana cara nak sign up dan log in dalam Edpuzzle. Kemudian kita akan buat sama-sama cara untuk jemput ataupun invite pelajar ke dalam Edpuzzle melalui Google Classroom. Okay, Google Classroom. Kemudian untuk kita bina konten Edpuzzle. Bina konten ni maksudnya kita nak buat video pembelajaran kita sendiri menggunakan Edpuzzle dan saya akan ajar cara nak edit video tersebut, masukkan soalan. Okey, objektif yang keempat, selepas dah siap kita punya konten, kita akan belajar bagaimana nak hantar tugasan video itu kepada pelajar dan kemudian perhatikan progres ataupun kemajuan pelajar. Okey, akhir sekali ada sedikit bonus lah yang saya berikan untuk tuan-puan semua. Okey, jadi untuk pertama sekali ni kita akan lihat ni ya. Objektif yang pertama, kita akan belajar bagaimana nak sign up dan log in ke dalam Edpuzzle. Okey, saya akan sharekan skrin yang paparan skrin yang lain. Sekejap ya. Boleh ke nak tanya soalan sikit? Boleh, silakan. Silakan. Dia dari Unit Sains Komputer. So nak guna email yang mana satu yang yang mana satu lebih bagus? Kita guna email MOE. Kita guna email MOE ya. Jadi tuan-puan boleh
boleh masuk ke akaun Delima lah. Boleh siap-siap masuk akaun Delima. Okey, terima kasih. Jadi nak tanya juga lah untuk semester 1 ni rasanya macam susah sikit lah kita nak Google Classroom dengan MOE sebab ialah baru lagi kan nak mencari. Ya, betul. Jadi kalau katakan saya, katakanlah sekarang saya buat Edpuzzle guna MOE, dia boleh link tak ke personal punya boleh. Masih boleh. Masih boleh. Cuma untuk objektif hari ini saya ajak untuk akaun Google Classroom dahulu sebab dia ada banyak kelebihan. Ada banyak kelebihan bila kita guna Google Classroom. Tapi still Edpuzzle ni still boleh juga untuk kita link dengan akaun yang biasa. Okey, sebentar. Kena share screen ni. Tak boleh Windows. Sekejap ya. And show dahulu. Okey, saya harap tuan-puan telah bersedia dengan Delima, portal Delima. Okey, yang ini saya dah record dahulu video yang ini sebab saya gunakan akaun Delima guru yang lain. Sebab nak tunjukkan paparan kalau pertama kali kita sign up apakah paparan yang keluar. Sebab saya dah ada akaun dalam Edpuzzle ni guna akaun dengan guna MOE. Jadi ni saya gunakan akaun guru yang lain. Tapi tuan-puan boleh gunalah akaun Delima masing-masing MOE. Jadi masuk ke portal Delima macam biasa. Okay, kemudian log masuk dan pilih akaun kita lah, akaun guru akaun MOE. Okay, di sini kita menu utama ni of course lah kita akan ambil menu sebagai guru. Masuk sebagai guru. Okey, bila tuan-puan masuk ke menu guru ada beberapa menu yang lain di situ. Okey, jadi di manakah aplikasi Edpuzzle ini terletak? Aplikasi Edpuzzle ini ada dekat nombor 5. Nombor 5. Nombor 5 di bawah menu aplikasi. Yang ni ya, bawah menu aplikasi ni. Okey, jadi tuan-puan boleh klik menu aplikasi itu dan kemudian kita akan dibawa ke paparan berikut. Okey, jadi Edpuzzle adalah di tempat yang menu yang ketiga. Boleh ke follow ni? Saya harap kita dapat buat bersama-sama lah hands on ya supaya kita dapatlah skill tu. Kalau saya laju sangat sila beritahu, on je mikrofon dan beritahu. Ada soalan pun boleh terus tanya saja ya. Okey, jadi tuan-puan boleh klik lah Edpuzzle tu di nombor 3. Okey, nombor 3 Edpuzzle. Kemudian kita akan dibawa ke paparan seperti berikut. Paparan ini. Ernie nak tanya juga. Ya, silakan. Dia selain daripada guna Delima, kalau kita search dekat Google Edpuzzle.com pun boleh juga ke ada benda lain yang kalau tak guna Delima? Boleh juga terus search dekat Edpuzzle. Boleh, tak ada masalah. Pun cepat macam tu je pun boleh. Cuma itulah yang hari ni sebab nak linkkan dengan Delima dan Google Classroom tu lah. Jadi saya pun masuk through Delima supaya kita boleh guna direct account MOE. Tapi tak ada masalah, tuan-puan boleh je terus guna, search je dekat Google Edpuzzle pun boleh. Terima kasih ya kepada yang tanyakan soalan. Okey, jadi sebab kita pertama kali, dari tuan-puan boleh klik sign up. Okey, sign up. Kemudian di sini, I'm a teacher. I'm a teacher. Sign up dan klik I'm a teacher. Dan kita akan masuk, ada dua cara nak masuk. Sama ada sign in with Google ataupun sign up with Edpuzzle. Jadi kat sini sebab nak mudah, kita guna akaun MOE yang dah sedia ada password MOE tu kan. Jadi tuan-puan masuk je sign in with Google. Sign in with Google. Okey, dah keluar macam ni. Okey, yang ini tak perlu buat apa-apa lah tuan-puan sebab kalau memang dah ada pun nama kita, last name apa semua, email. Password tu pun tak perlu sebab optional. Saya tak letak password apa-apa sebab saya gunakan saja akaun MOE dan password sedia ada pada MOE. Jadi kita boleh lepas ni boleh login direct sajalah kan. Referral code pun tak perlu. Drag lagi ke bawah. Okey, tarik lagi ke bawah dan agree saja. Password tak payah. Tak payah password, agree dengan terms and service privacy policy dan kita akan create new account.
Okey. Bila create new account, tuan-puan dapat tak paparan seperti saya dapat ni? Yang kita kena choose your school. Dapat ke tak? Respon sikit. Dapat. Dapat. Okey, alhamdulillah. Okey, bagus semua. Jadi tuan-puan kita kena tulislah kita punya organisation kat sini, Kolej Matrikulasi Selangor. Bila tuan-puan type je Kolej Matrikulasi Selangor tu dia dah akan keluar pilihan ya tuan-puan. Jadi terus je klik pilihan sekolah tu. Macam saya ni saya buat sekolah guru yang saya sedang gunakan akaun dia ni. Ni saya pinjam akaun cikgu lain. Tuan-puan buat KMS ya, Kolej Matrikulasi Selangor. Macam saya ni sebab saya pinjam akaun guru SMK Bandar Banting. Jadi keluarlah, bukanlah tak keluar. Keluar sebab memang dah ada guru SMK Bandar Banting tu yang buka akaun di Edpuzzle. Saya pasti kalau tuan-puan type KMS, Kolej Matrikulasi Selangor, dah tertera berapa banyak guru di situ. Saya rasa 80 lebih tak silap saya. 70 ke 80 lebih. Okey. Kemudian nak buat apa? Klik continue. Dan pilihlah grade level ataupun subjek tuan-puan. Okey. Contohnya yang di sini untuk guru ini saya ambil grade level 11 grade 16 17 dan saya ambil juga subjek sains. Okey. Kat sini tuan-puan boleh pilih apakah grade level yang sesuai untuk kelas tuan-puan. Kalau rasanya kalau kita yang bawah sekali tu yang 12 grade tak silap saya, subjek boleh pilih lah. Tidak semestinya subjek yang kita ajar saja. Kalau tuan-puan nak subjek lain pun boleh. Okey. Kita boleh tambah juga grade level lagi. Tambahlah kalau nak tambah lagi yang lain pun boleh. Mungkin kita rasa nak ada connect dengan guru-guru SPM ke kan, ataupun dengan untuk anak-anak kita yang sekolah rendah ke, tak ada masalah. Kita masukkan saja grade level itu dan subjek apa yang kita inginkan. Okey, yang ni saya masukkan grade yang lain dan saya masukkan subjek biologi, sains juga. Okey, and then kita akan start teaching. Okey, dah klik start teaching, akan dibawa ke paparan berikut. Okey, tuan-puan ni penting sangat ya. Ni sangat penting sebab ini akan menentukan sama ada kita boleh terus gunakan aplikasi ni ataupun tidak. Di atas paparan tuan-puan sekarang ada tak yang warna biru ni? Dia suruh Edpuzzle minta kita verify account dekat email. Email apa? Email MOE. Kan, email MOE kan? Jadi sekarang tuan-puan boleh pergi ke email MOE masing-masing. Okey, dan check inbox akan ada email yang dihantar oleh Edpuzzle di situ. Okey, so kita pergi ke email MOE masing-masing ya. Ernie boleh tak bagi masa 5 minit ke supaya semua orang boleh verify dulu? Boleh, tidak ada masalah. Lagi ya. Okey, boleh. Saya tunggu ya. Okey, tak apa. Saya terima kasih sebab Ernie lepas masuk ni pergi mana ni? My content ke pergi mana? Tadi dah saya back. Dah continue. Dah sampai sini kan? Okey, dah sampai sini kan? My content ni dah sampai kan? Okey, dekat atas tu kan ada ada tulisan ni warna biru ni. Dia minta Edpuzzle minta kita verify account dekat email MOE. Oh, okey. Email MOE ya, bukan email personal, email MOE. MOE. Apa tu? Lepas tu kita sekarang pergi buka email MOE. Oh, pergi buka. Jangan resend kat sini. Jangan klik resend email. Tuan-puan pergi ke email MOE dan check inbox di situ. Check inbox di situ. So nak pergi email MOE kena buka akaun MOE lah ya? Betul? Betul. Buka akaun MOE. Macam mana nak check email lah? Check email. Dekat Gmail ke? Dekat email MOE lah, bukan Gmail, email MOE. Tak pernah tengok email MOE. Okey, saya bagi masa ya. Saya bagi masa untuk puan-puan pergi ke email MOE dahulu. Ya, tengok dah boleh ikut yang. Kak Zah pergi dekat Delima tu nanti ada Gmail. Ini tekan verify. Ya, saya. Verify terus. Boleh? Okey, macam siapa yang dah selesai nampak kan macam email ni? Boleh je klik. Klik je email tu. Lepas tu ada perkataan verify kan? Ada perkataan verify email yang warna kuning. Sebentar saya bawa ke paparan itu. Verify your email address daripada Edpuzzle. Okey, dapat paparan begini, terus je klik verify your email. Okey. Dan kemudian tuan-puan akan dibawa ke paparan kejap ya, ke paparan berikut. Okey, paparan berikut. So verify your email. Verify your email. Dah verify.
dibawa ke paparan berikut. Get started. Dapat ya? So klik saja get started. Okey, bila klik get started, tuan-puan akan dibawa ke paparan add puzzle seperti berikut. Macam ni. Okey, kalau ada yang tertinggal bagi tahu, saya boleh reverse semula step ini. Sebab kalau tak dapat buka account, apa yang saya ajar selepas ni bagi saya tidak efisien lah. Kita kena dapatkan account kita dahulu dalam add puzzle. Baru tuan-puan boleh bina video pembelajaran masing-masing. Ernie nak tanya. Ya saya. Ya silakan. Kalau kita verify dekat device lain tak boleh? Verify dekat device lain maksudnya guna phone ke? Handphone. Saya kat pun dekat handphone. Saya rasa dia boleh, cuma masalahnya adalah macam mana kita kita kena log out semula. Kita kena log out semula yang kita dah verify tu dan buka semula dekat paparan desktop. Okey, terima kasih. Yang penting kita verify dahulu. Lepas tu nanti login semula guna account MOE untuk add puzzle. Okey, thank you. Okey, sama-sama. Oh, kena log out lah sini dekat desktop ni. Sebab takut nanti add puzzle tak boleh nak detect kan. Sebab tadi kita verify email tu dekat phone kan. Takut dia tak detect. Terbaiknya log out dahulu. Dah verify dekat email tadi, make sure dah verify kat email. Okey, lepas tu log out, nanti kita log in semula. Saya akan ajar lepas ni cara nak log in guna account MOE. Okey, so boleh ke saya teruskan dengan step berikutnya? Okey, diam tanda setuju Okey, terima kasih. Tuan-puan lihat ya, ini adalah paparan tuan-puan. My content ni sekarang kosong je lah sebab tuan-puan belum bina apa-apa video pembelajaran lagi. Jadi my contentnya kosong. Okey, sekarang saya akan kongsikan pula paparan add puzzle saya Yang ini guru yang saya pinjam akaun dia tadi. Okey, sebentar saya close ni dahulu. Okay, tadi saya kata nak ajar login kan? Okey lah, tak apa, saya login dahulu. Alright, so kita boleh je type add puzzle macam tadi ada cadangan tanya, boleh tak nak direct type add puzzle dekat Google? Boleh, macam yang saya buat sekarang ni, saya tak masuk through the 5. Saya terus je type add puzzle. Kemudian sebab kita dah ada account, kita login. Okay, I'm teacher. So gunakan account MOE. Kalau tak ada lagi, kena type lah email MOE, password ni pun password MOE. Password MOE. Okay, lepas tu sign in with Google. Ini untuk siapa yang dah log out tadi lah. Siapa yang tak log out tadi, dah memang ada dekat paparan add puzzle. Tuan-puan tunggu je saya di situ. Nanti sekejap lagi saya ajar seterusnya. Okay, ni. Okey, sekarang saya dah ada di paparan yang sama seperti tuan-puan iaitu paparan my content. Tapi apa beza paparan saya dengan tuan-puan? Sebab my content ni saya dah ada content lah sebab saya dah pernah buat lah kan video pembelajaran itu. Jadi add puzzle akan simpan secara automatik di bahagian content ini. Tuan-puan mungkin kosong sajalah contennya. Okey, alright. Sebelum saya ajar untuk bagaimana nak jemput pelajar, objektif yang kedua, kita kena jemput pelajar masuk ke add puzzle kan. Okey, saya nak tuan-puan perhatikan di bahagian kiri tuan-puan ini ada tulis content, ada tulis home. Okey, kalau kita klik home, ini adalah cadangan daripada add puzzle. Add puzzle bagi tahu apakah video-video yang sedang trending in science. Kenapa trending in science? Sebab ada kaitan dengan grade level dan subjek yang saya dah add. Sebelum saya buka account ni, awal-awal tadi kan kita ada add grade level, ada add subject. Jadi add puzzle akan notify kita, akan bagi tahu kita apakah video dalam add puzzle yang sedang trending in science. Ini untuk home. Curriculum ini pula, kalau tuan-puan klik curriculum, ada beberapa pilihan di sini. Okay, yang ini adalah mengikut silibus international. Mengikut silibus international, kita masih boleh gunakan video ini untuk assign kepada pelajar kita. Masih boleh. Pilihlah apa-apa yang ada. Cuma apa yang maklumat saya dapat daripada add puzzle community untuk curriculum punya video ni, sekarang ni saya rasa tuan-puan pun boleh explore benda ni kan sebab KMS masih lagi dalam
dalam plan Pro. Plan Pro. Sepatutnya plan Pro ni berbayar, tapi KMS dapat plan Pro ni sehingga akhir bulan Julai. Selepas ini, selepas habis je Julai, kita mungkin tak boleh dah nak search dekat bahagian Edpuzzle curriculum yang international ni. Itu apa yang saya tahulah, ya. Habis bulan Julai dah habis dah kita punya yang berbayar tu, kita akan kembali ke basic plan, mungkin tak dapat dah lah nak explore bahagian ini. Okey, seterusnya nampakkan ada Kolej Matrikulasi Selangor. Okey, konten Kolej Matrikulasi Selangor ni apa? Ini adalah konten video pembelajaran Edpuzzle yang telah dibuat oleh rakan-rakan kita di KMS. Di KMS. Jadi tuan-puan boleh tengoklah. Saya tak pasti adakah paparan tuan-puan sama dengan saya. Macam ni yang saya nampak di sini kebanyakannya adalah rakan-rakan saya pada unit biologi yang buat video Edpuzzle. So bila saya buka konten untuk KMS, terus keluar apa-apa konten Edpuzzle daripada rakan-rakan di KMS. Okey. Dan my content adalah konten saya sendiri. Kemudian tarik bawah sikit, ada popular channel. Popular channel ni maksudnya Edpuzzle cadangkan dekat kita apa video-video yang kita boleh ambil dan gunakan untuk buat kita punya video pembelajaran. Sama ada video tu direct daripada Edpuzzle sendiri. Okey. Kalau video Edpuzzle, ini maksudnya guru-guru ataupun ahli yang menggunakan Edpuzzle ini telah pun bina video mereka. Letakkan soalan, tuan-puan nampak kan simbol teardrop di sini. Simbol teardrop ni maksudnya soalan. Maksudnya video tu telah pun diambil, edit, letakkan soalan, maka video itu akan menjadi video untuk Edpuzzle community. Sesiapa yang dalam Edpuzzle member boleh gunakan video ini dah lengkap dengan soalan untuk terus dihantar kepada pelajar. Okay. Kalau popular channel daripada YouTube, tuan-puan perhatikan perbezaannya langsung tidak ada simbol teardrop. Tidak ada simbol teardrop bermaksud ini adalah video yang belum digunakan oleh sesiapa dalam komuniti Edpuzzle untuk dihantar kepada pelajar. Itu bezanya. Jadi belum ada lagi guru ataupun ahli yang menggunakan video-video daripada YouTube ini. Diedit belum lagi. Jadi dia masih lagi dalam sumber YouTube. Okay. Begitu juga dengan Khan Academy. Khan ke Khan? Khan. Okay. Han Academy, kena kita ada National Geographic, pun boleh juga, dan beberapa popular channel yang lain. Itu penerangan untuk konten lah, apa yang ada dalam konten. Okay, so kita akan move kepada objektif yang kedua, iaitu bagaimana cara kita nak jemput pelajar masuk ke dalam kita punya Edpuzzle account. Okay, tolong respon sikit, boleh ke saya teruskan? Boleh, Kak Ernie, boleh. Boleh, terima kasih. Okey, terima kasih untuk respon itu. Okey, tuan-puan, sila lihat di bahagian atas sebelah kanan tuan-puan, ada perkataan content, ada perkataan gradebook dan ada perkataan my classes. Okey, jadi untuk kita jemput pelajar kita melalui Google Classroom, tuan-puan boleh klik perkataan my classes. Klik my classes. Kita akan dibawa ke paparan seperti berikut. Okay. Tuan-puan, janganlah terkejut kalau paparan kita tak sama. Mungkin tuan-puan ni kosong je, tak ada apa-apa pun. Sebab belum lagi ada kelas ke dalam Edpuzzle tuan-puan kan. Kita baru nak add kelas sekarang ni. Okay, sekarang sila lihat di bahagian kiri tuan-puan, ada perkataan my classes dan ada tanda tambah. Ada perkataan my classes dan ada tanda tambah. Kalau saya laju sangat, tolong remind saya ya untuk perlahan sedikit ke, minta saya ulang semula ke. Ada soalan boleh terus tanya. Kalau yang keluar ni mula-mula ni kan tak pernah add classes kan. Kan ada keluar add new class dengan Google Classroom. Kita dah ada Google Classroom tapi sebab kita tak nak guna. So ni kita Google Classroom lah ni. Ya. Ya betul. Nak mencadangkan je kalau Julia guna yang akaun kawan tadi yang kosong tu tak boleh sebab dia pun ada kelas dah. Dia dah ada kelas juga. Okey, tak apa. Jadi lain kan dia tak sama. Dia tak sama kan. Okey, tak apa macam ni. Boleh tak sesiapa sharekan apa skrin dia sekarang? Tuan-puan ada tak sesiapa yang volunteer untuk sharekan skrin anda supaya saya nampak skrin anda macam mana? Boleh tak? So bila share skrin tuan-puan, skrin saya akan terbatal terus. Boleh sesiapa yang volunteer? Minta bantuan sikit. Boleh silakan. Yang kosong tau. Yang kosong. Yang kosong ke tu? Macam mana nak share ni pula? Sekejap. Tak apa, ambil soalan.
tekan apa ni? Tekan open share tray. Itu ke? Dekat atas tu sebelah lift, sebelah button lift, kalau nampak belah atas kanan kan ada button lift yang warna merah kan? Okey, sebelah tu ada tanda arrow macam Dah tekan dah. Okay, share content, okey. Lepas tu klik window boleh, klik entire screen pun boleh. Desktop window Boleh. Lepas tu cari pilihan yang Kak Ila nak share tu. Okey. Sama-sama. Okey. Sama dengan Kak Ila. Alright. So sekarang kita ada dua pilihan di situ, add new class dengan Google Classroom kan. Jadi saya ajar hari ni untuk sambung terus dengan Google Classroom. Okey, cuba Kak Ila klik Google Classroom. Klik terus Google Classroom. Okey, so dia akan, kejap Kak Ila kita stop sekejap. Jadi tuan-puan perhatikan di sini, tuan-puan akan dapat paparan add a new class dengan connect LMS. LMS ni apa? LMS ni adalah Learning Management System. Yang saya ajar hari ni khusus untuk tambah pelajar menggunakan Learning Management System saja yang kita ada iaitu Google Classroom. Add new class tu saya tak ajar hari ni, so kita KIV dahulu yang itu ya, saya ajar yang mudah. Jadi boleh terus saja klik Google Classroom. Kak Ila boleh boleh klik, yes betul. Klik Google Classroom. Okey, lepas tu kena verify account. Okey, kalau kena verify account ni maksudnya kena pergi semula lah untuk verify account. Tadi Kak Ila dah verify account ke yang first tadi? Peringkat awal tak dapat sebab tadi I buka tak keluar pun account dekat email tu. Okey, so kalau macam tu orang lain macam mana? Boleh respon sikit tak? Dapat tak connect dengan Google Classroom? Macam Kak Aja dah verify tadi. Dia keluar, do you have parental consent for your student? Ada yes dengan no ni Yes. Pilih no. Okey, untuk parental tu pilih je no. Sebenarnya tak ada efek sangat lah. No boleh, yes boleh. Tak ada masalah pun. Saya klik no je. Yang Kak Ila ni send email kalau macam Kak Ila ni ada masalah sebab belum verify account kan. Jadi Kak Ila kena, boleh je klik resend email lah. Kalau tak dapat email lagi, klik resend email. Kak Ila kena verify email dulu dekat MOE. Boleh Kak Ila? Okey, boleh. Okey. Ni Kak Ila boleh buat dekat handphone. Tapi nanti kena sign out dulu dekat ni. Tadi sign out dulu, lepas tu masuk balik. Baru boleh. Continue ya ni? Boleh continue. Okey. Kak Ila boleh keluar dulu keluar dulu. Boleh ada sesiapa yang lagi yang volunteer untuk share screen sebab screen saya dah lain kan dengan tuan-puan kan. Nak share boleh? Boleh silakan. Share paparan share content, lepas tu boleh pilih window, screen pun boleh juga. Nak tengok apa paparan yang ada pada paparan tuan-puan. Ni apa nama ni lepas Kak continue tadi dia keluar baliklah add new class dengan Google Classroom ni. Okey. Cuba continue. Okey. Klik continue sekejap, tengok apa jadi. Keluar tak Ju share? Keluar. Boleh teruskan, klik continue. Klik no ya. Cuba klik no dahulu sebab hari tu waktu saya try tu, saya klik salah satu tu dia macam tak ada masalah pun. Tapi kadang-kadang mungkin juga puzzle kita tak tahu dia ubah dia punya cara ke. Kita klik dulu continue. Jadi macam ni. Keluar ni. Kalau ni semula ya, sama. Okey, kalau klik Google Classroom. Klik balik Google Classroom. Klik semula Google Classroom, dia dapat paparan yang bagaimana? Dia minta sign in lagi sekali. Minta sign in maksudnya? Screen je keluar tak dekat? Okey, keluar. Cuba klik Google Classroom tu. Google Classroom ada kelas kan? Ada. Dah klik Google Classroom dia keluar macam ni. Okey, saya nampak ada paparan Google Classroom di sebelah tu. Google Classroom. Cuba klik yang itu, boleh tak? Kat mana? Sebelah mana? Ada perkataan Google Classroom tu sebelah kiri. Saya nampak ada perkataan Google Classroom. Ni Kalau klik, keluar tak senarai kelas? Sepatutnya dia akan keluar senarai kelas. Betul ya. Betul. Dia tengah sama-sama. Dia tengah reading kan. Tu dah keluar. Alhamdulillah. Keluar. Saya harap tuan-puan yang lain pun dapatlah paparan yang begini. Jujur sekejap. Tadi apa yang pilihan yes my school
Can Saya pilih no, No. Kak Ila. Okay. No. Alright, continue. Mungkin loading dah jadi lambat sikit kan. Tengah loading. Saya nak Tak share apa. ya. Kalau ada macam ni, sebab bila tadi Ju klik kan dia macam kosong kan. Macam saya pun sama kosong. Mula macam confused kenapa kosong, jadi saya patah balik rupanya dia loading. Dia loading. Jadi kalau kawan-kawan klik macam ni tak keluar apa-apa, tak payah patah balik, kena tunggu sebab dia loading kat situ. Saya berkali tadi patah balik, masuk balik, rupanya loading. Kena sabar banyak-banyak. Terima kasih yang kalau respon. Alright. Okey, jadi boleh tuan-puan boleh pilih lah mana-mana kelas. Kita cuba dahulu. Kalau ada kelas dummy lagi bagus. Kalau tak ada bolehlah pilih mana-mana kelas yang tuan-puan ada. Pilihlah 1-2 kelas ke untuk kita cara, sebab kita nak tengok macam mana cara nak jemput pelajar dalam kita punya Edpuzzle kan. Jadi pilih, ketik je mana-mana kelas yang tuan-puan nak. Ni Kak Juliana ya sekarang paparan. Ya saya. Pilih, cuba klik mana-mana kelas. Lepas tu tengok apa yang berlaku seterusnya. Sudah tulis. Kalau saya nak cadangkan, kalau katakan ada Google Classroom kan, saya rasa kebanyakan kita dah memang ada macam Ju ni, saya nampak ada bahan PDP semua kan, maknanya pelajar kita ialah kawan-kawan kita. Jadi saya cadangkan ambil yang itulah, jangan ambil pelajar kita nanti dia terperanjat pula. Dia dah habis, cikgu dia bagi kerja pula. Tak ni kelas dummy. Menarik. Cadangan tu bagus, takut student kita yang dah habis matrik terkejut pula. Nanti kan nanti orang ingat kena repeat pula matrik Kena repeat matrik. Yang kawan-kawan punya lah. Terima kasih. Yang saya klik ni kelas yang memang dah tak order. Bagus, kalau macam tu kita boleh teruskan lah. Kak Joanna boleh teruskan. So boleh dah klik satu kelas tu bagus. Boleh pilih ya grade level dengan subjek di situ. Silakan pilih grade level dan subjek. Ambil higher boleh? Boleh, saya pun memang ambil higher je. Bawah sekali. Yang tu. Okey. Ambil mat. Okey, boleh ambil mat. Alright, kemudian perkataan import class tu kan. Okey, import classes. Klik import classes. Hari ni kita nak beritahu lah kenapa lambat sangat loading Tak apa, kita geng. Maknanya banyak sangat kelas tu. Kita geng, saya pun tahu. Boleh jadi terlalu banyak kelas. Okey, so sekarang macam paparan Puan Juliana ni, kalau tuan-puan lihat kelas tutorial 125 telah pun berjaya dimasukkan ke dalam akaun Edpuzzle ini, alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri tu, tuan-puan boleh nampak kan perkataan My Classes sekarang telah ada satu kelas yang Puan Juliana masukkan, iaitu Puan Ju Mat Tutorial 125. Macam tu. Okey, boleh ke kalau Puan Juliana stop sharing, saya nak share screen saya Terima kasih. Terima kasih sebab membantu dan memang hands on sangat pagi ni. Bagus sangat. Terima kasih ya. Terharu. Okey. Kita belajar sama-sama. Saya akan share screen saya. Dua-dua ni kena belajar sama-sama, pada tak boleh. Ya, memang kena belajar sama-sama. Okey, sekarang saya nak ni sebab sekarang ni kalau siapa yang dah berjaya tambah pelajar ke dalam dia punya Edpuzzle, jadi dia akan nampak paparan kelas lah di sini. Macam saya dah banyak kelas saya tambah, macam Puan Joanna tadi dari satu je kelas dia kan. Okey, saya ulang semula lah kalau nak tambah lagi kelas direct dengan Google Classroom. Kalau nak tambah, tapi kalau takut loading tak perlu tambah Okey. Saya akan klik tanda plus di sini. Okay, saya klik tanda plus. Kemudian ada paparan begini yang keluar, sama ada add new class ataupun connect LMS class. Sebab kita sekarang Google Classroom adalah learning management system. Jadi klik connect LMS class. Dia akan terus keluar paparan seperti berikut. Okay. Dan klik Google Classroom. Saya punya tak lambat sangat. Dah keluar dengan cepat jugalah. Okay, jadi saya dah buat satu kelas dummy tutor 1. Saya klik dan saya pilih grade level, apa yang saya nak. Okey. Dan subjek apa? Okey, kemudian saya akan klik import class. Okey, dan saya dibawa ke paparan berikut. Tutor 1, konten masih kosong sebab saya baru je masukkan kelas tu ke dalam Edpuzzle saya. Kemudian dekat My Classes ni dah ada tambahan satu kelas yang baru iaitu tutor 1. Okey.
Boleh ke tuan-puan? Jadi kita dah mencapai objektif yang kedua, iaitu kita dah jemput pelajar kita ke dalam akaun Edpuzzle menggunakan Google Classroom. Yeay. Ini nak tanya boleh? Silakan soalan. Yang add new class tu kan, ini buat type tu nama tutungan kan. Lepas tu Ya, kelas betul. kelas type tu. Oh, macam ni. Yang ni kan, jangan ambil add new class. Sebab yang ini saya tak masukkan dalam objektif kita pada hari ini. Macam tu. Sebab dia ada cerita panjang sikit. Saya nak yang mudah untuk kita, klik connect LMS class. Satu lagi sebab bila kita direct guna Google Classroom ni, dia banyak dia punya kelebihan. Yang saya akan ceritakan nanti juga. Okey, boleh ke? Okey, sama-sama. Alright. Maknanya adalah lebih baik kalau kita create dulu siap-siap kelas daripada Betul. Ya, betul. Yes, betul. Itu yang terbaiknya. Terima kasih atas cadangan tu. Kita create siap-siap Google kelas kita dalam Google Classroom. Jadi dia akan lebih smooth lah untuk kita jemput pelajar dalam Edpuzzle. Okey. So, tuan-puan, kita dah berjaya sign up dan login. Kita dah berjaya invite pelajar. Sekarang kita nak tengok bina konten, assign tugasan itu dan perhatikan kemajuan ataupun progres pelajar. Okey, saya share semula screen. Sebentar ya. Okey, yang ini. Okey, untuk bina konten, langkah pertama sekali adalah tuan-puan boleh lihat di bahagian atas sebelah kanan, ada tulis My Classes, ada tulis Gradebook, ada tulis Content. Okey, jadi tuan-puan boleh klik Content. Klik Content. Okey, jadi akan keluar paparan seperti berikut. Okey, hari ini saya nak ajar bina konten ni, saya tak boleh nak ajar konten yang ras tinggi kan. Bagi saya macam bio ke, kimia, mat, pendidikan Islam, account, semua tu konten aras tinggi. Sebab objektifnya nak ajar bina konten. Jadi saya akan guna konten yang semua orang boleh faham konten itu. Okey, tengok di bahagian atas sebelah kiri, ada perkataan Edpuzzle di situ. Tuan-puan boleh buat carian konten apa yang tuan-puan mahukan. Boleh type dari situ. Macam saya hari ni, saya akan gunakan konten bunyi haiwan. Sebab saya nak konten tu mudah, semua orang boleh faham. Kalau tuan-puan nak type subjek masing-masing pun boleh dekat bahagian search ni. Okey, so bila kita search, Edpuzzle akan keluarkan beberapa pilihan. Sama ada daripada Edpuzzle Community ataupun daripada YouTube. Kalau Edpuzzle Community yang saya dah beritahu tadi kan, maksudnya dalam video ini adalah video yang telah digunakan dan dibina oleh guru, kemudian dah diletakkan soalan. Boleh je nak ambil direct terus video ini dan kita assign kepada pelajar. Ataupun kita boleh ambil, kita boleh gunakan video daripada sumber YouTube seperti berikut. Okay, so sumber YouTube ini kalau tuan-puan lihat ada beberapa lah, untuk tajuk bunyi haiwan ada beberapa sumber video. Jadi saya nak gunakan video yang ini. Yang ni ya. Jadi apa yang saya perlu buat adalah saya kena klik pada video ini. Klik video ini dan paparan berikut akan keluar. Okay, jika ada masalah boleh beritahu saya ya. Okay, nak tanya Ya, silakan. Okay, konten yang ada sedia ada ni dalam YouTube dengan Edpuzzle tu, ada copyright issue tak? Selagi mana kita guna di bawah Edpuzzle, tidak ada masalah. Yang penting kita kena kita kena share dengan pelajar kita tu menggunakan aplikasi Edpuzzle. Okay, terima kasih. Sama-sama. Okay. So sekarang ni kita kena check dahulu adakah video ni kita rasa okey ke tidak. Jadi tuan-puan boleh je lah play dahulu. Okey. Saya lajukan. Saya nak tengok video ni okey ke tidak. Ni ayam kaku. Okey. Right. Katakanlah saya berpuas hati dengan video ini. Bagi saya video ni okey dan saya nak gunakan video ni. Apa yang perlu kita buat adalah kita nak edit video ni sebab saya objektif ketiga kita bina konten dengan cara editing video. Jadi tuan-puan lihat sebelah kanan tuan-puan ada 3 pilihan di situ. Ada assign, ada copy, ada edit. Jadi klik edit dan akan dibawa ke paparan berikut. Okey. Jika tuan-puan lihat di bahagian atas video ni ada perkataan cut, ada. Ya saya. Step yang tadi semula. Okey, saya back sebentar.
Okey, di sebelah kiri dah dapat video kan? Ada video, tengok di sebelah kiri. Kiri bawah. Bahagian kiri bawah ada assign, ada copy, ada edit. Jadi kita kena klik apa? Kita klik edit. Bila klik edit akan dibawa ke paparan berikut. Saya harap paparan saya samalah dengan tuan-puan sebab kita dah masing-masing ada kelas kan, dah nak bina konten. Okey, atas video ni ada tiga menu iaitu cut, voice over dan juga questions. Pertama sekali saya akan ajar bagaimana kita nak cut, iaitu kita nak trim video ni, bahagian yang kita tak nak kita nak buang daripada video ni. Katakan video ni 1 minit 48 saat, tuan-puan rasa panjangnya video ni, kita nak potong bahagian yang kita tidak mahukan. Okey, jadi saya nak, bila kita nak gunakan aplikasi cut ini ataupun trim, ada 3 tempat yang kita boleh cut lah, bukan 3 tempat, maksudnya 3 bahagian video tu. Bahagian-bahagian video yang kita boleh cut tu sama ada kita boleh buang bahagian depan, belakang pun boleh juga, ataupun di mana-mana bahagian tengah ni yang tuan-puan tak suka pun boleh buang juga. Ini adalah satu perkara barulah yang Edpuzzle benarkan kita buat. Sebelum ni awal-awal tahun dahulu yang saya ingat saya hanya boleh cut bahagian depan dan belakang. Tengah-tengah tak boleh buat apa-apa. Tapi sekarang dah boleh ya. Okey, so contohnya lah saya tak nak bahagian depan video ni. So kita letak, tarik sampai situlah contohnya. Okey. Hai kawan-kawan. Alright. Jadi bahagian ni semua dah terpotong Lepas tu belakang pun saya tak nak. Saya nak pendekkan video ni. Kurang 1 minit. Saya tarik lah. Tarik lagi. Tarik. Katakan dekat sini. Okey. So, saya pun dah potong bahagian depan dan belakang. Okey, kemudian katakan bahagian tengah pun ada yang saya tak suka. Okey, contoh ya. Kita play dahulu. Hai kawan-kawan. Bunyi apa tu? Okey. Mula daripada sini saya nak cut. Sampai mana saya nak cut? Nak buang bahagian sampai mana? Okey, yang ini dah kat sini kan? Ini bahagian nak buang kan? Ni tekan add cut. Tuan-puan boleh tekan add cut. Macam tu. Okey, lepas tu ni belum buang lagi ni. Klik lagi, playkan lagi sampai bahagian mana yang kita rasa kita nak remove daripada video ini. Jojo tahu. Jom kita belajar bunyi-bunyi haiwan. Jom. Hooray! Okay, situ. Sampai sini. Jadi add cut. Alright, jadi tuan-puan akan lihat kita ada 3 bahagian ini kan. Ini yang saya nak buang tadi. Jadi apa yang kita perlu buat pada bahagian ini, tuan-puan letakkan cursor di mana-mana satu hujung lah, kiri ke, kanan ke, sampai keluar gambar tapak tangan tu. Ada keluar gambar tapak tangan, nampak kan? Keluar gambar tapak tangan tu, tekan dan tarik sampailah keluar dustbin warna merah, bakul sampah warna merah, baru lepaskan cursor dan dia akan deleted. Jadi kawasan ni telah pun dibuang, bahagian tengah video. Okey. Katakan kita boleh undur kita boleh undur ni, undo, tak ada masalah. Katakan dah tersilap tak nak buang bahagian tu, nak kembalikan bahagian video tu ke tempat asalnya, kita undo saja. Saya ulang semula. Pergi ke hujung bahagian video yang kita nak buang sampai keluar lambang tangan, kemudian kita tarik dan bawa ke hujung sampai keluar lagi sekali dustbin yang berwarna merah dan kemudian kita buang. Okey. So bahagian ni telah pun dibuang. Katakan saya nak buang lagi bahagian yang lain. Okey, saya play dahulu video ini. Kita skip terus ya. Okey. Kejap ya. Bunyi ayam kak 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 kak. Bunyi kata ong 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 ong. Okey, mula daripada sini saya nak buang. Jadi saya klik add cut. Okey, sampai mana saya nak buang? Saya play dahulu. Bunyi monyet kami bunyi kak 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 ong 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 ong. Okey, sampai situ saya nak buang, saya add cut.
Contohlah saya nak buang semua bahagian ini. Saya tak nak. Jadi apa yang saya akan buat, saya letak lagi sekali cursor di hujung sini, keluar gambar tapak tangan, kemudian saya tarik sampailah keluar dustbin warna merah dan saya lepaskan cursor, dia akan deleted. Okey. Jadi inilah hasil video yang saya dah trim, dah cut daripada masa video yang sebenar tadi lebih kurang tak silap saya 1 minit lebih. Sekarang dah tinggal bawah 1 minit. Lebih kurang 57 saat macam tu. Okey, jika tuan-puan telah berpuas hati dengan proses cut dan trim ini, apa yang tuan-puan perlu buat seterusnya adalah kita nak tambahkan soalan dalam video ni. Sebab tadi kan kita nak bagi supaya pelajar diikat perhatiannya dengan video yang kita berikan ni. Kita nak buat video ni lebih efisien dengan adanya soalan. Jadi pergi menu atas tu, kan ada cut, ada voice over, ada questions. Kita telah selesai proses cut dan trim. Jadi tuan-puan silakan klik questions. Dan paparan akan dibawa seperti berikut. Okey. Sebentar. Right. Jadi video saya ni daripada 1 minit lebih tadi dekat 2 minit kan. Tinggal 40 saat saja sebab kita dah berjaya buat cut and trim proses. Kita playkan game, play. Okey. Ya, saya nak masukkan soalan pertama. Contohlah. Okey, saya play video ini. Okey, nak masuk soalan pertama. Soalan pertama saya nak masukkan, ada pilihan soalan di situ, ada MCQ sebelah kanan video, tuan-puan perhatikan ada MCQ, ada open-ended, ada note. Okey. Jadi untuk soalan pertama, saya nak gunakan MCQ. Klik MCQ, paparan berikut akan keluar. Kotak pertama adalah untuk tuan-puan typekan soalan. Okey, contoh soalan saya untuk video ini adalah, apakah tajuk video ini? Jadi ini soalan, kita boleh je lah nak boldkan. Contoh nak boldkan perkataan tajuk. Tuan-puan boldkan begitu. Alright, kemudian kita tuliskan pilihan jawapan. Katakan pilihan jawapan pertama tajuknya bunyian. Okey. Pergi ke pilihan yang kedua. Bunyi haiwan. Okey. Ada tambah pilihan jawapan, add another answer choice kat sini. Kita tulis pula apa? Bunyi apa ya? Bunyi binatang. Okay. Kemudian nak buat apa? Kalau tuan-puan perhatikan dekat petak yang pilihan jawapan ni kan, kita ada tanda right dan pangkah. Right dan pangkah. Ini untuk kita bagi tahu mana satukah jawapan yang betul. Jadi jawapan yang betul tadi bunyi haiwan kan? Klik tanda right. Dia akan bertukar warna hijau untuk beritahu inilah jawapan kepada soalan ini. Jadi tuan-puan boleh klik berikutnya save. Hai kawan. Okey, sebaik saja tuan-puan klik button save. Okay, Edpuzzle akan terus replay balik video tu dengan paparan soalan yang kita telah bina. Dan perhatikan dekat video Edpuzzle itu ada tanda ataupun simbol teardrop di situ. Ada simbol teardrop di situ. Okey, simbol teardrop ni maksudnya apa tadi? Tuan-puan ingat tak saya cakap apakah maksud simbol teardrop? Maksud simbol teardrop adalah kita telah selitkan soalan di saat ataupun minit video tersebut. Jadi seterusnya nak buat apa? Klik continue sebab kita masih proses editing kan. Contohlah tuan-puan dah masukkan soalan, tiba-tiba rasa macam aku tak suka dengan soalan ni, tak best langsung soalan ni. Okay, ada pilihan di situ sama ada nak edit semula, gambar pensel di bahagian bawah kanan ataupun memang tak suka sangat soalan ni. Boleh je lah delete. Ada gambar buku sampah tu untuk delete. Okay, itu caranya lah. Jadi jangan risau, setiap apa yang kita buat tu walaupun dah salah, ada jalan untuk kembali ke jalan yang benar semula. Okey, kita continue. Hai kawan-kawan. Saya nak masukkan soalan yang berikutnya. Kita layan dululah video Didi and Friend ni. Bunyi ayam kok. Okey, sekejap. Saya nak masukkan soalan berikutnya. MCQ juga. Saya klik MCQ. Soalan saya adalah bagaimanakah bunyi ayam
Okey, saya masukkan pilihan jawapan. Kek. Pilihan jawapan kedua. Kick. Okay, add another answer choice. Pilihan jawapan ketiga iaitu kok. Okey, so jawapannya kok kan? Jadi tandalah right ni. Dan kita klik save. See? Add puzzle, dia akan preview. Dia akan preview macam manakah cara soalan ini, macam manakah soalan akan keluar. Dia akan keluar begini. Okay. Tuan-puan masih boleh trace apakah bentuk soalan, minit keberapa soalan yang tuan-puan letakkan akan keluar di bahagian video event sebelah kiri tuan-puan. Ada video event sebelah kiri ni kita boleh perhatikan berapa banyak soalan aku dah letak, dekat minit keberapa, saat keberapa, apa jenis soalan yang telah diletakkan, macam tu. Okey, kita continue. Kita akan cuba buat satu soalan open end question. Okey, contohlah ya, tadi ni saya nak letak soalan. Ni. Kat situ. Bunyi monyet. Saya nak tanya. Ni open end question. Tidak ada dalam video tapi kita boleh je tanya soalan tu kan. Bagaimanakah bunyi monyet? Ni open end Open end question. Bagaimanakah bunyi monyet? Okey, jadi tak adalah pilihan jawapan sebab dia open ended. Okey, jadi kita pun save sahaja. Okey. Dia akan replay. Edpuzzle akan terus replay dan akan bagi tahu kita bagaimanakah soalan itu akan keluar. Bagaimanakah bunyi monyet. Okey, kena kita continue saja dan akhir sekali saya akan tunjukkan untuk notes. Masukkan notes. Bunyi kucing miau 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 miau. Bunyi burung cip 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 cip. Okey, sebelum berakhirnya video ni katakan saya nak masukkan notes. Apa-apa nota di sini saya pun klik notes dan saya akan tulis kita nota ni apa-apa sajalah, kita mestilah sayang haiwan. Okey. Contoh nak masukkan gambar ni ada function yang lain. Ada link, ada juga formula untuk matematik pun ada. Cuma saya minta maaf lah untuk pensyarah matematik Minta maaf sangat sebab itulah kan saya tak berapa nak master untuk matematik ni. Jadi nanti tuan-puan lecturer matematik mungkin boleh explore lebih lagi untuk function matematik di sini. Jadi saya klik di sini, kita nak try upload satu image. Ya saya. Ini Kak Jumet nak tanya. Ya, silakan. Soalan yang dibuat di bahagian panel kiri tu kan? Panel kiri yang ini ke? Tadi sajalah Kak Jumet main. Kita tengok ada satu soalan. Dia dah ready made. Mana tu soalan dari orang lain kan? Maksudnya tadi waktu pemilihan sumber video tadi, Kak Ju telah ambil sumber video daripada Community Edpuzzle dan bukan daripada YouTube. Maksudnya masih boleh guna video tu, masih boleh edit macam mana saya buat. Cuma dah ada soalan yang telah pun dibina daripada guru sebelum ini. Maksudnya dah ada guru guna video tu dan dah ada guru letakkan soalan dan dah ada guru yang assign video tu kepada pelajar. Jadi bila Kak Ju ambil video tu, dia dah memang ada soalan lah pada video tersebut. Oh, maknanya boleh share lah antara soalan cikgu lain dengan soalan boleh kita. Dengan syarat kita set public. Nanti saya akan tunjukkan macam nak set public. Kalau macam unit biologi, kami semua buat video memang set public. Jadi seorang buat, seorang lagi akan gunalah macam alter untuk lebihkan soalan ke. Tu bagi saya lebih baik lah sebab dia tak ada isu copyright ke apa. Asalkan kita guna semua tu di bawah Edpuzzle. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, so sekarang saya dah masukkan nota di sini. Jadi saya pun dengan gambar sekali dan saya pun klik save. Okey, jadi kita telah pun selesai sampai ke minit terakhir video dengan paparan di sebelah kiri kita. Video events ni adalah bagi tahu kat mana soalan yang kita letakkan, nota di mana. Right, kemudian okey, dah habis. Lepas tu bila dah rasa dah puas hati dengan semuanya, boleh klik finish di bahagian atas kanan. Boleh klik finish di bahagian atas kanan. Okey, so saya nak klik finish sekarang dan kita akan lihat apakah hasil video ini. Okey, jadi ini video kita yang dah siap dengan soalan sekali. Ini soalan sekali di mana kita letakkan soalan dan nota. Soalan ini tuan-puan sebenarnya kita boleh je tarik
di tempat yang lain jika tuan-puan tak nak dia kat sini, tiba rasa nak tarik kat sini. Nanti kita edit semula lah. Hai kawan-kawan. Okay, nanti kita edit semula macam ni. Macam tadi kan, kita tak nak, kita nak dah tersilap ke apa, kita boleh je lah tarik bahagian ataupun simbol teardrop tadi. Hai kawan-kawan. Sekejap ya, kita mulakan semula tengok video ni. Apa hasil yang kita dah buat tadi. Ni sebelum kita hantar pada pelajar, kita nak check semula. Okay, tajuk video, apa tadi? Bunyi haiwan. Okay. Dan kita akan klik submit. Perhatikan ya tuan-puan, bila paparan ini untuk pensyarah, untuk guru, dia akan ada perkataan skip di sini. Tapi nanti bila kita hantar video ni kepada pelajar, yang tinggal cuma rewatch dan submit sahaja, skip tak ada. Saya ulang semula, ini paparan untuk guru kan? Maka button skip akan wujud di sini. Tapi bila kita hantar video ni kepada pelajar, paparan pelajar yang saya akan tunjukkan sebentar lagi tidak ada button skip. Jadi nak tak nak dia kena tengok from A to Z. Okay, submit. Continue. Hai kawan-kawan. Okay, teruskan dengan bunyi video apa ini sehinggalah soalan yang berikutnya. Kita boleh lihat video event. Maksudnya seterusnya nak jawab soalan apa. Minit berapa, start berapa, jenis soalan yang bagaimana. Okay. Apa tadi? Bunyi ayam kokok. Okay, kokok. Ini kita submit. Dia terus grade 100 lah. Sebab MCQ boleh terus grading. Okay, continue. Okay, soalan open end jadi macam ni tau. Bagaimanakah bunyi monyet? Macam tu. Jadi pelajar kena tulislah sebab ni test je. Jadi kita submit. Kita continue. Dan sampai habis, pelajar kena lihat. Pensyarah boleh tarik kalau kita tak ada prevent skipping. Kita cepatkan je lah sampai habis. Masih boleh tarik lagi. Akhir sekali notes dan kita. Okay, so sekarang tuan-puan, kita telah mencapai objektif yang keempat. Objektif keempat apa? Iaitu membina, ketiga. Membina konten kepada pelajar. Okay, kita dah berjaya bina konten bina konten kepada pelajar. Jadi sebentar ya. Okay, jadi apa kita nak buat seterusnya? Kita nak assign video ini kepada pelajar kita. Tapi sebelum itu, perhatikan yang saya telah pun klik button public. Ini yang tadi Puan Juliana tanya tadi. Bolehkah kita share satu konten kita dengan rakan kita yang lain? Sudah semestinya boleh. Bukan setakat rakan kita dekat KMS je. Dekat seluruh dunia pun boleh. Dengan syarat kita kena set dia sebagai public. Kalau rasa mungkin ada orang yang kurang confident ke dengan video yang dia buat kan, boleh je nak set private. Ni tapi setakat ni macam saya dan rakan-rakan unit biologi memang kami akan set public semua. Jadi kami boleh keep sharing video tersebut. Okey, jadi kita akan assign. Adakah sebelum kita assign ni kan, katakan masih lagi tak puas hati, jangan risau, tuan-puan boleh je edit ni. Pergi je edit semula dan buat proses yang saya dah ajar tadi. Kalau masih tak puas hati dengan hasil video inilah. Okey, jadi kita klik assign. Okey, bila klik assign akan keluar paparan berikut. Ini adalah kelas Google Classroom saya yang telah ada dalam akaun saya. Jadi saya nak hantar tugasan ini kepada pelajar saya di kelas tutor 1. Jadi klik tutor 1. Okey. Jangan assign lagi sebab ada perkara yang lebih penting iaitu kita kena perhatikan start date dan juga due date. Ini adalah waktu dan hari di mana pelajar kita boleh mula melakukan ataupun melaksanakan task video ini. Jadi start date 19 Julai kan, sekarang pukul 9.50 kan. Okey, saya nak back pukul 8 pagi sebab nanti saya nak tunjukkan paparan pelajar. Okey, kalau saya tekan waktu sekarang 9.50, pelajar tak boleh main lagi. Selalunya Edpuzzle akan ambil masa sedikit lah untuk loading sistem dia tu kan. Okey, so saya buat 19 Julai hari ni jam 8 pagi, manakala due date pula adalah pada 19 Julai juga iaitu 11.59 malam ini. Okey, jadi saya save. Okey, saya minta respon sikit. Okey ke tuan-puan semua? Boleh follow ke? Bagus. Okey. Terima kasih. Saya harap semua orang boleh follow Alright, good. Jadi seterusnya ini yang penting sangat tuan-puan lihat, ada perkataan ni prevent skipping.
pastikan button prevent skipping ni adalah on. Jika tuan-puan buat off, nanti student tuan-puan dapat video tu dia boleh je lah dia play, dia tarik sampai hujung ataupun dia jam sampai habis. Jadi rugilah kan, sebab kita memang tak nak student kita scam kita. Kita nak dia tengok video tu from A to Z tanpa skip. So klik prevent skipping. Okay. Apakah itu on CCS? Ini adalah untuk sari kata. Sari kata ke perkataan tu yang akan keluar kat bawah tu kan. Ayat apa yang video tu cakap akan ada sari kata. Selalunya saya tak on lah CCS ni. Dan ini pun bagi saya sangatlah penting. Kita kena on untuk post on Google Classroom kerana nanti automatik tugasan ini akan diumumkan di bahagian stream dan juga di bahagian work, coursework ke apa? Work tu kan. Tak ingat, stream ada satu dan bahagian work tu lah. Akan keluar pengumuman yang kita telah berikan tugasan ini kepada pelajar dan pelajar akan dengan mudahnya klik saja di situ untuk pergi ke Edpuzzle kita. Saya akan tunjukkan juga paparan itu sebentar nanti. Okey tuan-puan, jadi sebelum assign, tuan-puan kena ingat dua perkara ni. Dua perkara sebelum assign ya. Pertama, pastikan masukkan date dan masa. Dan masa itu pula pastikan awal sikit berbanding masa sekarang. Sebab kita takut sistem loading, itu pertama. Kedua, jangan lupa on prevent skipping. Sebab kita tak nak pelajar skip video, kita tak nak kita yang kena scam. Okay. Ketiga, pastikan tuan-puan post on Google Classroom supaya pengumuman tugasan itu keluar dekat Google Classroom memudahkan pelajar untuk terus klik saja link tersebut. Dah siap tiga perkara ini, maka tuan-puan boleh klik assign. Okay. Bila klik assign akan keluar paparan berikut di paparan tuan-puan lah. Ini adalah konten untuk kelas tutor 1 tadi dan dalam tutor 1 tu memang saya letak dua orang pelajar saya. Satu pelajar bernama Wan Saiful, satu lagi pelajar bernama Siti Hadijah. Okay, jadi dua orang pelajar ni berada dalam kelas tutor 1 saya yang dummy tu. Mereka telah pun sebenarnya mendapat pengumuman untuk melakukan tugasan ini di Google Classroom dan sekarang saya nak share Google Classroom pelajar dan Edpuzzle pelajar supaya kita dapat lihat bagaimanakah paparan bila pelajar mendapat tugasan itu daripada kita. Okey. Alright, ini adalah Google Classroom pelajar yang bernama Wan Saiful. Okey, saya refresh sebentar. Okay, jadi di bahagian stream ini, Google Classroom Wan Saiful ni telah dapat pengumuman lah daripada saya. Annie Julia telah bagi kamu assignment yang baru melalui Edpuzzle. Jadi apa yang classwork satu lagi, perkataannya classwork. Classwork pun ada juga. Okay. Mana satu ya? Sekejap saya refresh. Okey, classwork mungkin ambil masa sikit sebab tak keluar lagi di classwork. Okey, tak apa. Kita pergi ke stream ya. Sepatutnya dia akan keluar juga kat classwork ni. Mungkin yang inilah, yang ini. Yes, yang ini tadi. Due malam ini, betul. Yang ini ya. So pelajar boleh klik dekat classwork ni ataupun boleh directly klik dekat stream yang tadi. Okey, katakan pelajar Wan Saiful ni dia klik dekat stream pengumuman ini. Dia akan keluar sebegitulah. Ini. Okey, jadi dia boleh terus klik Edpuzzle ni. Okey, tuan-puan sekarang ni tuan-puan tak payah buat apa-apa dulu sebab saya nak tunjukkan paparan pelajar. Bagaimanakah pelajar boleh dapat tugasan daripada kita. Saya nak tunjukkan yang pelajar tak boleh skip video tersebut, mesti tengok from A to Z. Okey. Okey, saya kena sign out dululah saya punya Edpuzzle, kena masuk menggunakan akaun pelajar ini as a student. Pelajar ni as a student walaupun dia adalah guru, tapi untuk kes ini dia kena jadi student. Saya cuba sekejap. Sign in with Google. Okay, this one. Okay, alright. Okay, yang ini ya. Okay. So, yang ini adalah apa yang pelajar dapat, paparan pelajar. Saya minta maaf, saya kena buat sekali lagi untuk pastikan betul tak yang masuk ni adalah sebagai pelajar. Sebentar ya tuan-puan. Okay, saya log out dulu. Wan Saiful, sebentar. Maaf, saya buat sekali lagi untuk make sure betul-betul
Ready for class adalah pelajar. Okey. Yang ini. Okey. Okey, betul. Jadi bila pelajar ni masuk ke dalam Edpuzzle melalui link yang kita beri tadi, dia akan dapat paparan Edpuzzle pelajar seperti ini. Dia dapat paparan seperti ini. Kelas tutor 1 inilah paparan yang pelajar itu dapat. Dia tahu dia ada satu assignment yang dia perlu selesaikan dan assignment itu ada due date. Ini ada assignment yang tidak ada due date. Kadang-kadang pensyarah boleh beri assignment tanpa due date. Dan complete pun ada juga yang dah selesai. Tapi assignment kita beri tadi ada due date kan, maka dia akan keluar di paparan due date. Jadi pelajar kena jawab soalan ini. Jadi dia akan klik pada video tersebut dan dia kena jawab. Okay. Alright. Okay, tengok keluar soalan ni, apakah tajuk video ni. Yang saya nak tekankan di sini, tidak ada lagi button skip dah tuan-puan. Sebab ini adalah paparan pelajar. Jadi pelajar tak boleh skip, dia kena rewatch. Ada dua pilihan saja, sama ada dia rewatch ataupun dia kena jawab je lah soalan ini. Baru dia boleh submit dan teruskan menonton video. So pelajar ini pelajar yang bijak kan. Dia pandailah jawab soalan pertama bunyi haiwan. Dan dia submit. Dan terus dia diberitahu grading di sini dapat markah 100. Okey, dan kita klik, pelajar kena klik continue. Hai kawan-kawan. Okey, tengok saya nak tunjukkan, katakan pelajar ni nakal, dia nak cepatkan video ni. Tak boleh, tuan-puan tengok ada perkataan lock. Dia boleh ke belakang. Tapi kalau dia nak tarik ke depan, tak boleh. Dia akan kembali ke belakang. Nak tarik, tak boleh. Dia tulis nampak di hujung tu ada lock. Dia akan kembali juga. Pelajar kena juga tonton video ini. Okey, bunyi ayam, kokok. Saya submit. Dapat markah berapa? 100. Okey, seterusnya continue. Tarik. Nakal ni. Sudah nakal, dia nak tarik. Tak boleh ni lock. Jadi duduk dulu. Soalan open end, bagaimanakah bunyi monyet? Macam mana bunyi monyet? Saya rasa macam ni. Okey, terima kasih. Betul lah. Okey, okey. Katakan contohlah kan pelajar tu kata macam mana bunyi monyet sebab dia rasa dia tak dengar pun video bunyi monyet tu dalam video ni, jadi dia boleh rewatch. Memang tak ada. Memang cikgu tak bagi bunyi monyet macam mana, dia kena cari sendirilah. Okey, jadi dia pun submit. Right, lepas submit, okay, dia tak akan dapat markah sebab ini adalah to be graded. Saya akan tunjukkan lepas ni untuk guru, bagaimana guru akan dapat paparan to be graded ni supaya kita boleh grade pula pelajar kita. Okay. Bunyi kucing miau 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 miau. Miau 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 miau. Bunyi burung cik cik cik. Okey, jadi akhir sekali notes ni adalah pelajar baca saja. Kita mestilah sayang haiwan. Dan cikgu dia ada bagi avatar comel ni dan dia pun klik continue. Sampai habis. Right. Maka apa yang Edpuzzle akan bagi tahu dia, Edpuzzle akan cakap you are done dan you boleh show result di sini. Okey, video complete 100% dan correct respond 2/3. Kenapa 2/3? Kenapa bukan 3/3? Sebab ada satu soalan yang kita buat open end dan pelajar kena tunggu guru dia untuk grade dahulu soalan itu baru dapat 3/3. Macam tu. Okey, dah selesai part pelajar ni tuan-puan. Tolong ingatkan pelajar tuan-puan supaya bila selesai tugas Edpuzzle dekat Google Classroom ni, klik je mark as done. Okey, mark as done. Nanti dekat paparan Google Classroom pensyarah tu ataupun guru dia akan keluarlah siapa yang dah turn in, siapa yang kita dah assign tapi belum submit. Itu lebih memudah bagi saya, itu lebih memudahkan guru untuk track yang dah turn in, yang belum turn in kita mungkin boleh follow up selepas itu. Okay, so dah habis yang ini untuk pelajar punya paparan. Sekarang kita tengok paparan guru untuk dapat notification yang kita kena grade soalan pelajar tadi. Okay, saya kembali ke paparan guru. Right, saya kena masuk semula. Okay, tak apa, log out dulu yang pelajar Wan Saiful tadi. Saya log in semula. Okay.
Kelas mana tadi? Kelas tutor 1 kan? Jadi pergi ke My Classes untuk lihat perkembangan pelajar lah. My Classes. Kemudian kelas tutor 1 yang ini. Okey. So, ini yang pelajar dah buat tadi, kelas tutor 1 ada Edpuzzle bagi tahu kita ada satu jawapan yang pelajar dah jawab. Jadi, untuk gradekan jawapan ini, kita klik dekat one new answer dan dia akan keluar macam tu. One answer to grade. Okey. Tuan-puan perhatikan dekat paparan saya ni. Sebab dalam kelas saya ni ada 2 orang pelajar je. Tadi saya letakkan iaitu Siti Hadijah dengan Wan Saiful. Kalau ikutkan Siti Hadijah ni 0%. Kenapa 0%? Sebab beliau belum lagi menonton pun video ni. Saya minta maaf ya kepada rakan saya ni biologi. Saya pinjam dia punya nama dan saya dah add dia dalam akaun kelas tutor 1 dummy ni. Okay, jadi Siti Hadijah ni tidak jawab soalan. Tak tengok langsung pun, never ever. Dan turn in pun memang tidak turn in. Tapi pelajar Wan Saiful ni kita nampak ikon hijau ni, bila kita dekatkan cursor di ikon hijau ni dia akan keluar 100%. Maksudnya kita tahu Wan Saiful ni dah tengok video ni sampai habis. Okay, dan kita boleh tengok juga bila dia dah watch, oh rupanya 2 minit yang lepas dan dihantar on time. Sebab kalau late dia akan tulis di sini turn in late. Dia akan bagi tahu juga. Sebab ada juga pelajar yang tonton sampai habis tapi dah habis due date dia tu. Dia tulis turn in late. Okey, jadi kita nak grade kan. Ni grade tak keluar lagi sebab kita tak habis grading lagi. Jadi one answer to grade, klik one answer to grade. Okey, dan ini jawapan daripada Wan Saiful ni dia tulis UU. Okey. Untuk bagi markah, tuan-puan boleh je nak bagi sama ada 100%. Kalau nak 100%, kita terus pergi ke tanda right dan klik 100%. Tak puas hati jawapan teruk sangat nak bagi kosong kan? Klik je dekat tanda pangkah ni, 0 per 100. Okey, tapi rasa macam bolehlah jawapan ni cuma tak berapa tepat. Boleh tuliskan markah yang tuan-puan nak. Contoh nak 50, tulis 50 out of 100 ataupun 99 per 100. Ataupun boleh jadi nak tulis 20, tak kisah. Semua jenis markah kita boleh tuliskan di bahagian markah ini mengikut cita rasa kita lah ya. Cuma yang ni saya nak bagi dia markah penuh. Jadi saya pun klik je tanda right di sini. Okey. Kemudian kita akan show all. Inilah untuk pelajar yang bernama Wan Saiful. Daripada 3 soalan ini ya. Tajuk video. Okey. And then dia jawablah. Bunyi ayam, okay, dan apakah bunyi monyet. Semua dah selesai. Kalau tuan-puan nak komen dekat open end question ni boleh juga tambah komen untuk perbaiki jawapan pelajar itu. Okay, jadi kita akan kembali ke My Classes untuk lihat bagaimanakah paparan kelas tutor 1 selepas kita gradekan pelajar itu. Okay, terus hilang, dah tak ada dah one new answer ni. Dah tak ada dah one new answer sebab kita dah gradekan jawapan pelajar tadi. Okay. Dan dekat sini dia bagi tahu juga kita 1 daripada 3 yang menghantar. Sebab tadi dalam kelas ni ada 3 orang. Saya sebagai dummy teacher, kemudian Wan Saiful dan Siti Hadijah. Baru seorang yang hantar iaitu Wan Saiful. Jadi kita tahulah berapa orang yang hantar. Okay, contoh saya bawa ke paparan yang lain. Contoh katakan kelas 325 ni. Macam ni. Macam ni kita boleh tahu tuan-puan berapa orang. 11 daripada 12. Yang ini sebab saya tersilap hantar ni, jadi tak ada siapa-siapa buat lah. Kita boleh tahu semua bilangan pelajar yang hantar. Okey, jadi kita dah selesai untuk objektif assign tugasan video. Perhatikan kemajuan pun kita telah buat sebenarnya tadi. Cuma saya nak tambah sedikit bonus untuk perhatikan kemajuan pelajar ini. Okey. Kita boleh klik dekat My Classes ini kan untuk tengoklah kemajuan pelajar kita. Contohnya kalau kita lihat ini untuk assignment yang ada due, show all. Kita boleh lihat, katakan kita nak tengok untuk assignment plant diversity contohnya, kita boleh klik untuk trace kemajuan pelajar kita. Kita boleh lihat ni berapa markah dia, berapa banyak dia dah tengok, and then last watch bila, turn in-nya bila. Okey. Lepas tu kembali ke My Classes. Okey, untuk tutor 1 ni saya nak bagi tahu yang bonus ya. Ada satu bonus ni saya nak bagi tahu, menarik juga ni saya rasa. Tuan-puan kalau nak download grade ni pun boleh. Contoh saya nak download grade. Okey, beserta soalan dan respon daripada pelajar dan kita boleh download. Dia akan keluar begitu dekat spreadsheet. Saya kena share pula
spreadsheet ni sebentar, saya share dahulu. Dia akan keluar begini. Macam ni. Okay. Alright, dah pukul 10 saya dah lebih kurang 1 jam setengah dah ni saya ambil masa. Kita apa nak habis sikit lagi ya. Alright, ni contohlah kita terus nampak kat sini. Siapa namanya tadi? Wan Saiful. Lepas tu ni markah dia, ini soalan untuk open end. Okay, yang Manchester Hadijah ni belum jawab lagi lah, not turn in. Same goes to Anna Julia pun not turn in juga. Okay. Itu bonusnya lah untuk kita trace pelajar kita. Okay, satu lagi tuan-puan, kita boleh juga export gradebook untuk lihat keseluruhan performance ataupun progress pelajar kita untuk ke semua video yang telah kita hantarkan. Atas ni ada gradebook, boleh klik gradebook ini. Okay, lepas tu, okay, contoh ya, saya nak kelas 325, kelas yang lalu. Okay. Jangan terkejut pula tak ada apa-apa sebab tarikh kita nak tengok progres pelajar tu. Mereka kan dah lama keluar kan. Jadi saya kena back sikit lah. Tarikh saya ni bulan 2 lah. Okay, bulan 2. From 1 Februari saya nak tengok bagaimanakah performance mereka dengan semua video yang saya berikan sehinggalah 31 Mac. Bulan Februari. Save. Okay, so ini adalah semua. Kita boleh tengok semua video yang kita dah hantar kat pelajar daripada satu tarikh ke tarikh yang kita inginkan ya. Apa yang menariknya saya nak bagi tahu di sini, Edpuzzle bagi tahu kita purata purata markah untuk kesemua tugasan video yang telah kita berikan kepada pelajar. Itu yang bestnya. Kemudian Edpuzzle bagi tahu kita juga berapa lamakah total masa yang pelajar gunakan untuk menyiapkan keseluruhan tugasan video melalui Edpuzzle. Dan ini semua ni kita boleh export ke gradebook. Kita boleh export gradebook ini masuk ke dalam worksheet juga. Macam tadi jugalah. Jadi dia akan kelihatan seperti berikut. Saya share one more spreadsheet. Dia akan kelihatan seperti berikut. Jadi senanglah terus dapat markah pelajar dan kita boleh save untuk kita punya documentation. Okey, jadi kita lihatlah apakah lagi yang kita belum settle objektif ataupun kita dah settle semua objektif. Mari kita tengok kembali ke PowerPoint saya. Kita check one by one. Okey, tuan-puan semua, hari ini kita dah buat perkara berikut. Yang ini kita dah sign up, login, kita dah jemput pelajar through Google Classroom, kita dah bina content, edit video. Kita juga dah belajar bagaimana nak hantar tugasan kepada pelajar. Kita dah tahu juga bagaimana nak perhatikan progres ataupun kemajuan pelajar. Dah tersasul-sasul dah ni dan juga bonus. Okey. Jadi akhir sekali sebelum saya... Ya saya. Ada satu soalan daripada chat ni, daripada Encik Syakir. Dia tanya boleh tak edit video kalau dah assign kepada pelajar? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Boleh lagi, masih boleh lagi. Kejap ya, saya tunjukkan semula. Untuk edit video, kalau dah assign kepada pelajar, dia akan jadi seperti berikut. Saya pun nak tanya benda yang lebih kurang sama. Kebetulan Elvin tunjuk ni kan. Mungkin tadi saya memang ada nampak lah satu button tu. Edit kan. Tapi maknanya kalau katakan kita dah assign kat student dan student tu sebenarnya tengah ongoing. Maknanya kalau katakan kita edit video, adakah dia macam edited video tu akan dapat pada pelajar ataupun sebenarnya pelajar dapat video yang asal? Okey, yang saya tahu dia akan dapat video yang asal. Dia akan dapat video yang asal. Dia tak akan dapat video yang kita sedang edit, melainkan dekat bahagian My Classes tadi, contoh dekat tutor 1 ni kan. Okay, ini video yang kita dah hantar. Pelajar sedang ongoing kan. Lepas tu kita rasa alamak ada soalan yang aku buat salah dan sebagainya. Kita kena delete dulu konten ini. Ni, delete assignment ini supaya pelajar dah tak boleh nak search ataupun pergi ke video inilah. Kita kena delete assignment ini. Dia tak akan automatic update apa yang kita edit jika video itu sedang ongoing. Pelajar dah tengah main kan? Takkan. Tapi kalau kita sempat delete assignment tu, apa yang kita share dekat Google Classroom tadi, link itu secara automatic will be off. Walaupun ada paparan dekat Google Classroom pelajar, dia klik link itu tapi
Edpuzzle akan cakap video ini sudah tidak ada. Sebab saya pernah mengalami benda ni lah. Pelajar tanya kenapa dah tak ada madam video ni? Saya kata saya dah delete dah sebab video tu salah. Jadi saya kata masuk link kedua. Macam tu caranya. Adakah saya menjawab soalan Encik Syakir tadi? Kalau katakan ada budak yang laju, maknanya kalau katakan dia dah siap tapi kita delete, maknanya habis lah. Dia kena buat sekali lagi lah. Ya, dia kena buat sekali lagi. Dia kena buat sekali lagi. Kalau tak nak delete pun tak apa, kita bagi je lah dia tugasan yang baru. Macam tu. Boleh je. Ataupun delete je lah, dah tersilap kan, nak buat macam mana, kita delete saja assignment tu ataupun tugasan video tu. Adakah itu okey?